Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Selamat datang ke channel Cikgu Noah. Okey, bertemu lagi kita pada slot kali ini. Okey, pada slot yang sebelum ini kita dah bincang berkenaan dengan masalah bukan inventif dan masalah inventif. Semua sudah tahu apa itu masalah inventif, apa itu masalah inventif. Okey, kita imbas kembali. Masalah bukan inventif adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila penyelesaian dibuat. Tetapi masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila kita buat penyelesaian. So, pada hari ini kita akan bincang bagaimana untuk menerangkan, kita dapat menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif, penyelesaian masalah inventif. Ini adalah carta alih proses penyelesaian masalah bukan inventif. Bukan inventif ni dia tidak ada kesan sampingan. So, lebih simple lah. Dia punya penyelesaian. Bermula, kemudian kita kenal pasti masalah. Bila kita sudah kenal pasti masalah, kita senaraikan idea-idea penyelesaian. Daripada idea-idea tersebut, kita pilih idea yang terbaik untuk kita laksanakan. Idea tersebut kita laksanakan. Idea yang terbaik tadi kita dah pilih dan kita laksanakan. Bila kita dah laksanakan, kita buat penilaian. Sekiranya pilihan idea tersebut masih lagi tidak dapat menyelesaikan masalah, kita ulang semula. Pilih senaraikan idea tadi, pilih idea lain lah. Mungkin idea yang lebih sesuai. Pilih idea terbaik, laksanakan idea, kemudian buat penilaian lagi. Begitulah seterusnya. Jika tidak berhasil, kembali semula ke proses senaraikan idea-idea. Bila penilaian dibuat, hasil adalah berjaya, so settle. Masalah itu dapat diselesaikan. Itu penyelesaian masalah bukan inventif. Sebaliknya, untuk proses penyelesaian masalah inventif, dia lebih complicated lah. Bermula dengan pengenalpastian masalah khusus. Step yang seterusnya kita pergi kepada meringkaskan masalah melalui proses analisis. Yang ini kita akan bincang seterusnya nantilah apa itu proses analisis. Kemudian kita kenal pasti masalah umum melalui pengenalpastian model-model masalah. Kemudian kita pergi kepada penyelesaian umum melalui kaedah-kaedah penyelesaian, dan seterusnya kita pergi kepada penyelesaian spesifik melalui model penyelesaian yang sudah dikenal pasti. Fasa-fasa penyelesaian masalah inventif. Contoh, kita ambil contoh yang sebelum ini yang kita dah bincang dalam kelas yang sebelum ini, masalah major tadi. Dalam fasa pertama ini, kita perlu analisis punca masalah melalui proses fasa yang kita namakan analisis fungsi. Dalam fasa ini, kita perlu menjelaskan fungsi setiap bahagian meja. Sebuah meja ini kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Contohnya kita ada muka meja.
kita ada kaki meja. Okey. Okey, ini adalah fasa analisis punca masalah. Okey, kemudian fasa yang kedua, fasa model masalah. Kita kenal pasti percanggahan fizikal. Okey, apa itu percanggahan fizikal? Okey, meja yang pertama, meja itu perlu berat. Kenapa dia perlu berat? Untuk menampung beban yang tinggi. Maksudnya kalau meja berat, kita boleh letak banyak barang atas meja. Okay. Dalam masa yang sama, okay, meja itu perlu ringan. Kenapa perlu ringan? Supaya mudah dialihkan. So, di sini sudah berlaku percanggahan fizikal. Berbeza. Okay? Percanggahan maknanya yang berbeza. Perlu berat, perlu ringan. Okay? So, percanggahan fizikal di sini adalah perlu berat dan ringan. Macam mana tu? Meja itu perlu berat, perlu ringan. Okay? Yang bercanggah, fizikal yang bercanggah. Okay? So, itu dia punya model masalah. Okay. Kemudian, fasa yang ketiga, melalui kaedah penyelesaian, kita pilih kaedah penyelesaian. Sama ada kaedah pemisah ruang ataupun kaedah pemisah masa. Okay. Dua kaedah ini kita pilih salah satu saja. Sama ada kaedah pemisah ruang ataupun kaedah pemisah masa. Percanggahan fizikal tadi perlu berat, perlu ringan tadi. Adakah perlu berlaku dalam masa yang sama? Adakah pada masa yang sama meja itu perlu berat? Okay. Adakah meja itu perlu ringan? Okay. Kalau ya, pilih kaedah pemisahan ruang. Okay. Kalau percanggahan fizikal itu berlaku pada masa yang sama, kalau jawapannya ya, okay, kita pilih kaedah pemisah ruang. Kalau jawapannya tidak, maknanya perlu berat, perlu ringan itu tidak dalam masa yang sama, kita pilih kaedah pemisahan masa. Berlaku pada masa yang sama, pemisah ruang. Tidak dalam masa yang sama, kaedah pemisah masa. Itu yang perlu kita ingat. So, berbalik kepada masalah tadi, okay, jawapannya adalah tidak. Perlu berat, perlu ringan dalam masa yang berlainan. Okay, so di mana berat untuk menampung beban yang tinggi dan meja itu perlu ringan semasa kita alihkan. So, di sini kita pilih kaedah pemisahan masa. Sebabnya adalah pada masa yang berlainan. Okay. Yang keempat, fasa yang keempat adalah model penyelesaian. Okay. Setelah mengenal pasti kaedah pemisahan, murid boleh memilih salah satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif yang dibekalkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, itu saja untuk kelas kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya untuk membincangkan lagi lebih lanjut berkenaan dengan subtopik ini. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan notification button supaya anda tidak ketinggalan mengikuti kelas-kelas yang seterusnya. Oke, sekian. Terima kasih.